Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berjumpa kembali kita di dalam sesi bacaan dan juga ibrah daripada kitab Riyadhus Salihin, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi insya-Allah alhamdulillah hari ini kita telah sampai kepada satu topik baru, iaitu topik kita adalah topik al-sidqu. As-sidqu dalam terjemahan dia kata jujur, benar dan sebagainya lah. Tetapi kita akan lihatkan apakah yang dibentangkan, diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang as-sidqu ini. Apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam as-sidqu ini, tentang as-sidqu. Kita akan baca sedikit insya-Allah ayat-ayat Quran sebagaimana yang terpampar di hadapan kita semua kan. Jadi insya-Allah bersama-sama kita dengan bacaan dan juga ibrah kitab Riyadhus Salihin insya-Allah. Hari ini kita insya-Allah kita akan masuk seterusnya pada bab yang baru. Selepas daripada kita telah menamatkan tentang bab al-ikhlas dan kemudian at-taubah dan kemudian as-sabru, kita masuk hadis yang seterusnya. Kalau ikut hadis kita ialah hari ini adalah hadis yang ke-54 Tetapi oleh kerana Imam Nawawi ini biasanya setiap kali dia memulakan tajuk baru, maka beliau akan meletakkan memetik beberapa ayat Al-Quran yang akan menjadi panduan kepada kita semua insya-Allah. Jadi sebelum saya mulakan juga diminta kepada semua yang berada di line kita pada hari ini untuk memberi feedback tentang suara dan juga gambar sama ada clear atau tak clear. Takut juga saya kan, kadang-kadang takut jadi insya-Allah hari ini babu as-sidq, iaitu bab benar ataupun bercakap benar ataupun benar dalam tutur kata ataupun benar dalam jiwa dalam dan luar. Dia banyak makna kepada as-sidqu ni. Kita tengok ayat Al-Quran dulu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama-sama menjadi orang-orang yang sadiq, bersama-sama dengan orang sadiq. Jangan maknanya ialah secara tidak langsung, janganlah kamu menjadi orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang kadzib. Kadzib maknanya ialah orang-orang yang dusta. Jadi ayat ini, yang pertamanya kita tengok dalam ayat ni Allah Ta'ala sebutkan yang pertamanya ialah hendaklah kamu menjadi orang bertakwa. Tapi bertakwa ni mungkin kita kata terlalu general terlalu umum kan. Apakah perkara-perkara yang termasuk dalam tu? Jadi antaranya yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ni adalah wa kunu ma'as sadiqin, iaitu as-sidqu. As-sidqu ni merupakan satu part daripada at-taqwa. Kita kata dia bukan berlainan kan. Bukan maknanya ada orang tu bertakwa tapi dia tak ada as-sidqu, tak boleh Salah satu daripada ciri-ciri orang bertakwa tu ialah dia mestilah menjadi orang-orang yang as-sadiq. As-sadiq. Tu yang pertamalah kan. Dalam Al-Quran juga Allah SWT sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sadiqina was-sadiqat. Allah Ta'ala gunakan perkataan tu. Perkataan apa? As-sadiq, iaitu lelaki, dan juga orang-orang sadiqat, iaitu orang sadiq yang perempuan. Itu yang kedua. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalaulah mereka ni benar dengan Allah, nescaya itu adalah lebih baik untuk mereka. Maksudnya ialah sini kan ada orang yang mana dia tak benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata begini tapi sebenarnya dia tak benar. Kadang-kadang dia bercakap dengan orang mukmin, dia kata macam ni, tetapi sebenarnya dia tak benar dengan apa yang dia katakan tu. Jadi maknanya sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut kalaulah mereka ni benar dengan Allah. Benar dengan Allah ni macam-macam Benar dengan Allah ni kadang-kadang ialah kita benar janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berjanji kita nak buat sesuatu benda, maka kita rasa bertanggungjawab bahawa itu adalah janji aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya kita akan melakukannya lah kan. Sebab apa? Kita tahu bahawa kadang-kadang kita ni berjanji dengan manusia kan. Tetapi manusia tu hanyalah kita kata luaran, tapi sebenarnya bila kita berjanji, terutama sebagai contohnya kita berjanji untuk membuat kebaikan kita berjanji sesama kita untuk buat kebaikan. Dalam setengah-setengahnya dia kata contohnya ialah seperti bai'ah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni biasanya akan
akan kita katakan iaitu apa, akan memberi bai'ah. Memberi bai'ah ni artinya adalah janji. Mereka berjanji nak buat macam ni, nak buat macam ni, nak buat macam ni. Jadi seterusnya selepas daripada itu, maka apa kita katakan iaitu apa, maknanya mereka tiba-tiba tidak menunaikan janji itu. Jadi inilah Allah SWT sebut, kalaulah mereka itu benar dengan Allah SWT, maknanya kalau mereka itu berjanji untuk buat sesuatu benda, sebenarnya bukan berjanji dengan manusia. Kalau kita ni kata ketua negara Islam dulu, bukan yang maknanya berjanji dengan ketua itu saja, tapi sebenarnya berjanji dengan Allah SWT. Seterusnya amal ahadis, kita masuk sekarang al-hadis. Inilah pokok utama kita kata, ataupun yang dibawa oleh Imam An-Nawawi. Hadis, ayat-ayat Quran tu hanyalah maknanya sebagai beberapa muqaddimah untuk menjelaskan tentang as-sadiq. Kalau kita nak himpunkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan as-sidq ni memang banyaklah. So kita adalah tempat-tempat dia, kitab-kitab dia kan, yang mana semua insya-Allah boleh refer lah, boleh cari kitab-kitab dia. Kita tengok sekarang ni al-hadis. Ini tujuan utama Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan as-sidq, dengan tajuk ni. Yang pertamanya dia kata fal awwalu an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan daripada oleh Ibnu Mas'ud, minta maaf, oleh Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud ni radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud kita tak perlu cerita kan, seorang sahabat yang sangat popular dah kan, yang masuk Islam di awal Islam. Pada mula-mula Islam dulu mereka dah masuk. Dia ni adalah seorang yang penggembala kambing yang dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tertarik dengan keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehebatan Nabi. Jadi dia pun masuk Islam. Jadi dia berkata bahawa Nabi SAW diriwayatkan daripada Nabi SAW, dia kata bahawa Nabi SAW qala, berkata, inna sidqa, sesungguhnya benar itu, benar, kalau kita kata kebenaran lain pula kan dalam terjemahan Melayu, al-haqqu. Tapi bila kata as-sidqu maknanya benar. Benarnya seseorang itu apabila sentiasa benar, dia maknanya benar ni lawan dia kepada kazib. Kazib maknanya penipu. Jadi seseorang tu kalau dia benar, dia kata yahdi ilal birri, dia akan membawa kepada kebaikan. Maknanya mengheret orang tu, mengheretkan daripada, maknanya ialah kalau orang tu dia benar, maknanya besar benar. Benar ni salah satu daripada sifat, kan, sifat yang ada pada manusia. Tetapi banyak lagi sifat-sifat lain, sifat malu ke, sifat lemah lembut dan sebagainya kan. Tetapi Nabi SAW kata sifat benar tu dia akan membawa orang tu, mengheret orang tu, membawa orang tu kepada kebaikan. Maknanya tak adalah maknanya kalau benar tu yang membawa kepada tidak baik, tak. Gitu kan. Sebab itulah maknanya kalau kita tengok dalam hadis Nabi, setengah-setengah sahabat tu kan, even kalau tanya Nabi kan, maknanya seorang sahabat tu maknanya dia minta kepada Nabi untuk berzina lah, macam-macam kan. Maknanya dia benar dengan hati dia. Maknanya bila orang tu benar kan, mudah kita. Kalau orang tu tak benar, dia bercakap tak benar kan, ataupun dia ada sembunyikan, tak transparent lah kita kata kan, maka menyusahkan kita kan. Jadi bila benar, dia kata, Nabi SAW kata dia akan yahdi ilal birri. Kemudian yang kedua, birri bacaan dia, bukan barri. Kalau kan burri, kalau burri dia lain, kalau barri dia lain. Kalau barri itu maknanya dia, maknanya ialah daratan maknanya. Kalau al-burri maknanya bijian. Tengok bahasa Arab tu kan, hanya ba tu saja, baris atas, baris bawah, baris tengah, minta maaf, baris atas, baris bawah dan juga baris depan. Dia akan jadi makna dia lain. Jadi Nabi SAW kata dia akan membawa, sidku ni dia akan membawa kepada al-birri, kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kemudian al-bir tu pula dia akan mengheret orang tu, membawa orang tu kepada syurga. Maknanya kalau nak syurga mestilah as-sidku lah maknanya kan. Kalau tak ada sidku susah. Sebab apa? Awal-awal lagi dah kita kata dah kantoi kan. Dah tak boleh pergi. Yang keduanya, Nabi SAW kata wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu, seorang lelaki itu, la yasduku, dia akan benar. La yasduku tu makna dia sentiasa benar. Akan mencari macam mana dia nak bercakap benar kan. Dia nak berkata benar, dia nak benar, semua benar. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehinggalah dia ni akan dituliskan, maknanya dihukumkan, kata ulama tafsir, dihukumkan indallahi siddiqan. Siddiqan maknanya dipanggil mubalaghah, maknanya mubalaghah maknanya exaggerate. Exaggerate ni nak sebutkan seseorang yang memang sangat-sangat benar. Mana tak adalah kecuali benar dia ni. Jadi itulah, maka sehinggalah dia kata dia akan dituliskan di sisi Allah sebagai seorang yang siddiqan, sebagai seorang yang sangat-sangat benar. Macam tu Jadi mana nak dapat, kita ni semua nak kan, nak benda tu siddiqan. Wa innal kazib, Nabi kata, dan kemudian dusta pula, sentiasa berdusta. Dusta dengan kata-kata, dusta dengan apa dalam hati, dengan luaran, dusta, semua dusta. Yahdi ilal fujur, dia akan bawa kepada keburukan, kepada kejahatan.
Jadi starting lah, kalau benda tak betul tu starting kazib tu bila menipu je kan, benda tak betul je dia akan start bawa perlahan-lahan kepada keburukan. Dan kemudian dia kata wa innal fujura, dan kemana fujur itu akan membawa kepada neraka. Tengok makna mengheret kan, dah tu tanda tu kan, dah pergi kepada neraka. Wa innar rajula, Nabi kata, dan sesungguh seorang lelaki itu la yakzibu, dia akan menipu, sentiasa menipu, bercakap tak betul, bercakap tak betul dengan hati dia tak betul, semua tak betul, hatta yuktaba indallahi kazzaban, sehinggalah dia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kazzab. Jadi daripada hadis ni muttafaqun alaih, daripada hadis ni yang kita boleh faham apa? Maknanya ialah pengajaran untuk kita lah kan, iaitu hendaklah kita ni berusaha untuk kita kata sidku kan. Sebab apa kan, sidku lama-lama cop Allah Ta'ala. Maknanya kata ulama tafsir, ulama hadis, dia kata maksud di sini ialah orang tu akan, maknanya dah jadi macam lumrah hidup dia, dah jadi macam tabiat hidup dia. Kalau dia ni memaksa diri dia untuk benar, lama-lama dia benar, dia tak boleh. Kalau menipu dia rasa macam susah, tak boleh lah. Jadi akhirnya dia akan benar, sehinggalah dia, Allah Ta'ala dah cak dia akan jadi siddiq, ataupun sebaliknya Allah Ta'ala akan cak dia menjadi kazzab. Hadis tu jadi alhamdulillah, habis tu kita masuk kepada hadis yang kedua, hadis yang ke-55 hadis yang ke-55 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini daripada Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat daripada cucu Nabi cucu Nabi, iaitu gelaran dia Abi Muhammad, nama dia Al-Hasan. Al-Hasan ini disebutkan dalam kitab hadis bahawa yang menamakan dia ni sebagai Hasan, nama dia Hasan, adalah maknanya Nabi SAW. Dan nama Hasan ini dia tidak popular di kalangan orang Arab, walaupun perkataan bahasa Arab, tapi dia tak popular. Orang Arab tak biasa guna, jarang menamakan anak mereka ni Hasan. Jadi Nabi SAW menamakan Hasan dan seorang lagi Husin. Jadi Hasan dan Husin, dua orang kita katakan. Jadi Hasan ini, dia kata Hasan ni bin Ali, mak dia adalah mak dia adalah Fatimah Az-Zahra. Hasan bin Ali ni bin Abi Talib. Jadi kita ingat sekali bila sebut Hasan ni, adik-beradik dia ialah Husin. Jadi Hasan ni bagi orang Syiah dia tak suka kepada Hasan ni, tapi Syiah dia suka kepada Husin, sebab dia kata Hasan ni macam ni. Tak, bagi kita ahli sunnah wal jamaah, tak, kedua-duanya adalah cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni radhiyallahu anhuma, maknanya Hasan dan juga Ali, maknanya Hasan bin Ali. Okey. Qala, dia kata hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah hafal, aku telah ingat, aku telah, maknanya aku peganglah satu benda kan yang aku dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna as-sidqa tama'ninah wal kaziba ribah, rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Kata Hasan kata, aku hafal daripada datuk aku lah Nabi SAW. Dia kata apa? Kata-kata ni, tinggalkan, tinggalkan. Ma yaribuka, ada bacaan dipanggil ma yuribuka. Jadi kalau yuribuka tu adalah bahasa Arabnya araba yuribu. Kalau yaribu ni makna raba yaribu. Jadi maknanya tak ada banyak beza. Tinggalkan apa? Ma yuribuka, suatu benda yang meragu-ragukan kamu. Makna satu benda yang confuse kan, sama ada benda tu halal tak halal, sebagai contohlah kan, ataupun apa saja, perbuatan ke apa saja kan, yang meragu-ragukan, tinggalkan. Jangan serabut dengan benda-benda yang meragukan ni, kerana meragu-ragukan ni dia tak tentu kan. Entah kata boleh tak boleh, benda ni harus ke tak harus, benda ni halal ke tak halal, macam-macam sekali. Jadi Nabi SAW kata, tinggalkan benda tu. Habis tu tinggalkan kepada apa? Tinggalkan perkara tu dan pergi kepada benda yang lain. Ila apa? Ila ma la yaribuka, pada satu benda yang tidak meragukan. Kita ambil yang tak meragukan. Yang tak meragukan banyak. Kenapa? Jadi dalam hidup kita lah, sebagai contoh, kita nak beramal kata kan. Kita nak beramal dengan amalan ke apa-apa kan. Jadi kita ambil, kita kata ada yang banyak sangat yang clear. Sebenarnya yang kita tak perlu ragu-ragu. Sebagaimana contoh dengan sembahyang. Banyak sangat sembahyang ni yang memang kalau kita nak buat memang tak ragu. Ada benda-benda sembahyang dah, contoh kan, sembahyang ke apa pun yang meragukan maksud gini kan. Kalau dalam contoh dalam sembahyang lah, contoh dalam sembahyang ialah apa?
Contohnya, sembahyang ni ada tak? Ada semuanya. Setengah ulama kata sunat, setengah ulama kata tak sunat. Kita nak buat tak ada masalah. Taklah menjadi dosa kan. Tetapi kita cuba ambil yang terbaik, iaitu yang Nabi SAW ajar pada kita. Yang Nabi SAW clear kan. Tak ada ulama kata confuse, tak ada. Contohnya apa kan? Sembahyang ba'diyah, sembahyang qabliyah kan. Qabliyah zuhur ke, qabliyah asar ke. Ba'diyah asar tak ada qabliyah maghrib, ba'dal maghrib. Jadi kalau kita nak buat lah, kita buat apa yang kita kata ni cara dari segi perbuatan. Dari segi makanan macam tu juga. Contohnya kan, makanan, ada banyak makanan yang meragukan, ada banyak makanan yang tak ada meragukan langsung kan. Air kosong kan. Ataupun kalau kata kita brand-brand tertentu, kita dengar brand ni ada kan keraguan padanya. Tak kira lah dari segi kehalalannya, dari segi maknanya dia ni membantu musuh-musuh Islamnya dan sebagainya kan. Jadi kenapalah kita nak pergi cari benda-benda yang meragukan, sedangkan kita tak boleh kata benda tu haram tak haram kan. Ini bukan cerita masalah tu, tapi maknanya meragu. Jadi Nabi SAW ajar kita, benda yang meragukan tinggal apa yang ambil yang tak meragukan. Banyak lagi benda yang tak meragukan. InsyaAllah kita tak mati kalau kita tak ambil benda yang meragukan. Tapi kemungkinan kita akan mungkin akan menyebabkan kita ni wang kita ke, duit kita ke kan, perbelanjaan kita ke digunakan pada benda-benda yang meragukan. Jadi insya-Allah kan banyak benda tak meragukan, jadi ambil benda yang tak meragukan. Kemudian Nabi SAW kata selepas itu, fa innas sidqa tama'ninah. Kerana benar ni dia tama'ninah. Sebagai contoh lah, katakan kalau kita bercakap ni, saya ambil satu contoh lah kan, bercakap benar. Bercakap benar maknanya kita tak rasa takut-takut lah. Tapi kalau bila kita ni tak bercakap benar, wal kazibu, yang Nabi SAW kata kan tu, wal kazibu ribah. Kalau kazib ni, kalau dusta ni, kita akan rasa macam ragu-ragu, takut-takut kan. Sebab apa? Dia tak menenangkan hati. Sebab tu lah, sama dari segi makanan ke, kita kan sebut dari segi kerja ke, dari segi mata wang, duit ke, dari segi apa-apa sajalah kan, dari segi percakapan kita pun kan. Jadi kalau kita ni dusta, nanti adalah perasaan kita rasa takut kan. Tapi kalau kita benar, kita dah yakin, berani kerana benar, orang kata kan. Jadi rasa tenang. Sebab apa? Kalau orang tanya pun clear kan tak? Clear, kita boleh jawab, kita tahu kan bahawa kita ni tak buat satu kejahatan tu. Itulah maksudnya kan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan katanya hadis hasanun sahih. Kita dah sebut, minta maaf, bukan hasanun sahih, hadis sahih pun. Hadis sahih, kata Tirmizi hadis sahih. Sebab kadang-kadang Tirmizi ni ada dia ungkapkan kata-kata hadis hasanun sahih. Yang ni hadis sahih, bukan hadis hasanun sahih. Qauluhu yaribuka huwa bi fathil ya wa dhammiha. Tu dia katakan. Kata Imam Nawawi, yarib boleh, yurib pun boleh. Fathil ya. Fathil ya maknanya yarib. Kalau dham ya, yurib. Gitu. Wa maknahu utruk ma tashukku fi hillihi. Kata Imam Nawawi, iaitu maksudnya ialah kamu tinggalkan apa yang syak pada kehalalannya. Benda ni halal tak halal, halal tak halal, ya tinggalkan dia. Banyak lagi makan benda yang halal kan. Wa'dil ila ma la tashukku fihi. Dan berubahlah kamu, dia kata, berpindahlah kamu, wa'dil, kepada satu benda yang tidak mengesyakkan kamu. Wallahu alam. Jadi insya-Allah kita masuk kepada hadis yang ke-56, masya-Allah kan. Jadi hadis ni ialah hadis ini dia kata hadis yang ketiga dalam bab as-sidqu ni, hadis 56 susunan kita. InsyaAllah kita sebut hadis yang ke-56 lah, mudah kan, supaya turutan-turutan gitu Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Abi Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu. Abu Sufyan ni panjang cerita dia kan. Yang pentingnya cerita dia ni adalah dulu ketua Samsing lah di Mekah kan. Orang-orang yang kuat menentang Islam di Mekah tu. Tetapi selepas daripada pembukaan kota Mekah, dia berubah menjadi seorang yang sangat kuat pula untuk berjuang untuk Islam. InsyaAllah kan, Allah Ta'ala boleh ubah kan. Allah Ta'ala, jadi kita janganlah putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Mungkin kita tengok pada hari ini orang tu kuat menentang Islam, tapi kita doakan dia, insyaAllah doakan dia, usahakan, terangkan dan sebagainya kan. Sebab kita ni belum sampai suasana kena perang dan sebagainya kan. Jadi maka kita harapkan macam tu kan, orang berubah daripada hebatnya dia sebelum Islam, maka dia selepas menjadi Islam, dia akan memberikan kehebatan itu kepada Islam, insyaAllah. Jadi Abu Sufyan ni, nama dia ialah Sakhr. Masyhurnya Abu Sufyan kan. Orang tak kenal kalau sebut Sakhr bin Harb ni kan. Tapi masyhur Abu Sufyan. Okey, jadi dia ni Abu Sufyan Sakhr bin Harb ni radhiyallahu anhu, dia dapat gelaran tu, masya-Allah kan.
Dia tak jadilah seperti Abu Jahal ke dan sebagainya kan, yang mati dalam peperangan Badar tu. Tak sempatlah nak masuk Islam, tak pernah kan. Jadi fi hadisihi at-tawil, dan satu hadisnya yang panjang, dia kata fi qissati Hiraklu gitu kan. Jadi apa ni, Herakl ialah raja Rom, raja Rom. Jadi dulu kerajaan Rom ni dia besar, dia ada Rom ni terbagi pada dua. Satunya Rom Barat, satu Rom Timur. Rom Barat, Rom Timur. Rom Timur ni apa ni, ialah berpusat di Istanbul. Pada masa ni nama dia Istanbul lah kan. Zaman dulu nama dia Constantinople masa zaman tu. Jadi Rom Barat pula berpusat dia di Roma. Roma tu Itali lah sekarang ni, Rom tu lah kan. Jadi maknanya Rom ni ialah kerajaan besar lah dulu. Di zaman Nabi pun yang besarnya ialah Rom. Tapi Rom Barat pada masa Nabi tu dia tak masyhur, tak hebat. Dia tak hebat maksudnya, tak kuat. Yang kuatnya ialah Rom Timur. Rom Timur tu berpusat di Constantinople. Jadi mereka ni menguasai semua tanah-tanah Syam, Mesir, semua tu under Rom. Kristian lah dia ni kan. Jadi Turki, semua tu kawasan dia. Greek, semua tu kawasan dia. Jadi orang Arab ni selalu pergi ke Syam untuk berniaga. Jadi bila mereka berniaga, kadang-kadang mereka ni berjumpa lah dengan dengan apa ni, Herakl ni. Jadi qala Herakl. Jadi dalam riwayat kisah dia panjang kan, insya-Allah kan boleh tengok dalam Bukhari. Saya rasa ada cerita dia ni. Apa ni? Jadi dia tanya kan, soal jawab ni. Diceritakan bahawa kisah ni berlaku adalah sebelum daripada Abu Sufyan ni masuk Islam lagi. Jadi dia kata Herakl ni dia bertanya kepada Abu Sufyan, "Fama za ya'murukum?" yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni suruh apa kamu ni? Dia suruh apa? Apa yang dia suruh kamu? Qala Abu Sufyan, "Qultu yaqul u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silati." Muttafaqun alaih. Jadi sekarang ini cerita dia. Jadi sekarang ni dia tanya Abu Sufyan, "Hey Abu Sufyan," dia kata, tu Nabi Muhammad tu apa yang dia disuruh kamu? Dia suruh orang suruh buat apa? Jadi dia pun cerita. Jadi apa poin yang nak diambil oleh Imam Nawawi daripada hadis ni, penyertaan inilah ni. Apakah dia poin perkara-perkara yang disuruh oleh Nabi? Tengok kan. Kita tengok mana ni diperkatakan oleh Abu Sufyan beritahu kepada Herakl. Dia kata Muhammad ni menyuruh Nabi ni dia ubudullah. Nombor satunya dia suruh kita ni beribadah kepada Allah sahaja, satu saja, wahdah. Tak naknya maknanya menyembah Allah, menyembah berhala, bercampur aduk sekali. Tak ada. Wahdah, satu saja. Tak lain tak boleh. Wahdah. La tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu syirik-syirik. Tak boleh. Syirik-syirik maknanya memberikan apa-apa yang ada pada Allah ni kepada Tuhan, kepada yang lain. Berhala ke semua tak boleh. Itu nama dia syirik. Syirik ni bukan maknanya menduakan saja. Bukan maknanya Tuhan kata Tuhan tu dua. Tak. Tapi maksudnya ialah kalau kita ni memberikan kuasa, kata kuasa tu dikongsi. Allah pun ada kuasa, berhala pun ada kuasa. Tu dah nama dia syirik. Dah terbatal iman. Waliyazubillah. Jadi apa ni Abu Sufyan beritahu tu nombor satu yang dia. Kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum. Hendaklah kamu tinggalkan apa yang dikatakan oleh mak bapak kamu. Maknanya tinggalkan apa yang diajak yang tak betul. Yang tok nenek kamu ke tak kira lah kan. Orang dahulu daripada kamu. Kalau dia ajak beritahu kepada apa-apa, jangan kamu ambil. Benda tu tak betul. Tinggalkan. Kena sanggup tinggalkan. Maknanya kesanggupan untuk meninggalkan apa yang diajar, yang disuruh oleh tok nenek kamu, ayah-ayah kamu. Kemudian waya'muruna, kemudian disuruh kami ni sembahyang. Kemudian wasidqi, benar. Dia suruh benar kat benda tu kan. Maknanya apa? Bukan disuruh menipu. Bukan Muhammad disuruh menipu. Kemudian tu wal-afaf. Wal-afaf makna kesopanan, menjaga diri. Makna ifah. Ifah ni makna seorang yang sopan, yang maknanya tak adalah merapu-rapu, tak ada afaf, menjaga diri, yang makna bersih dirinya, tak adalah perzinaan, tak adalah benda-benda, makna seorang yang baik, seorang yang afaf. Kemudian wasilah ni maknanya ialah hubungan, maknanya kena jaga hubungan di antara kaum kerabat dan sebagainya, dengan orang-orang lain dan sebagainya, kena jaga hubungan tu. Jadi itulah kan hadis itu muttafaqun alaih, masya-Allah kan, habis hadis itu pendek je, tapi maknanya dia nak kumpulkan. Hadis tu panjang asalnya, insya-Allah kan,
Tapi dia nak katanya ialah bahawa inilah poin yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Jadi habis tu, kenapa yang manusia tak nak sangat tu? Apa yang payah sangatnya kan? Benda-benda yang diajar oleh Nabi ni, diajar oleh Nabi semua benda-benda baik kan? Kenapa yang mereka ni tak nak layan sangat, tak nak, yang sampai nak marah-marah, sampai nak menentang siapa? Apa masalah? Itulah maknanya tak logiknya. Gitu kan. Jadi insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan tengok ni dalam kesempatan kita ni kan. InsyaAllah satu hadis lagi, yang keempat, hadis yang ke-57. InsyaAllah sempat saya sikit lagi, iaitu hadis ini diriwayatkan daripada Abi Thabit, kata Kil, satu pendapat kata nama dia ialah Abi Sa'id. Kadang-kadang banyak nama orang Arab ni. Wakil Abil Walid, ada yang kata Abil Walid, nama dia apa? Sahli ibni Hunayf. Sahli ibni Hunayf nama dia. Tapi gelaran dia banyak. Ada kata Abi Sabit, ada kata Abi Sa'id, ada kata Abi Walid. Lah, mana-mana okey. Tak apa. Yang penting nama dia Sahlu ibnu Hunayf wa huwa Badri. Dia tu adalah salah seorang daripada yang menghadiri peperangan Badar. Jadi orang tu dapat pangkat lah kan. Kalau kita sekarang pakai datuk apa benda semua kan. Jadi orang yang pergi peperangan Badar ni dia akan dapat gelaran Badri. Badri. Maknanya dia tu hadir peperangan Badar. Radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa Nabi kata? Man sa'alallaha, sesiapa yang memohon daripada Allah, yang minta kepada Allah, sa'alallaha ta'ala asy-syahadata, dia minta syahid. Mana kalau kita panggil mati syahid lah, tapi syahid ni sebenarnya bukan mati kan. Dalam Quran kata kan, yang kamu kata bahawa orang syahid tu mati. Jadi kalau sampai-sampai minta kepada Allah ni syahid, ya Allah kurniakanlah aku syahid, ya Allah kurniakan, Allahumma rzuqna syahadah, Allahumma rzuqna syahadah, ya Allah aku mohon kepada kamu berilah aku ni syahid, aku syahid bisidqin, dengan benar-benar. Maknanya benar-benar tu bukan dia tipu-tipu, bukan bercakap mulut je syahadah tapi hati tak nak pun, hati takut kan. Tengok tak, dia faham, dia kata dia minta pada Allah, ya Allah berilah aku asyahadah, dia nak sungguh-sungguh, dia nak sungguh. Itu sidqi mana. Jadi kita tengok kan makna sidqi ni bukan maksudnya mulut saja, tapi maknanya dia nak sada minta betul-betul ballaghahullah. Allah Ta'ala kata sini, Nabi SAW kata ballaghahullah, Allah Ta'ala akan sampaikan kepadanya, berikan kepadanya manazilash syuhada, taraf orang-orang yang syahid, wa in mata ala firashihi, walaupun dia mati di atas katilnya. Tengok kan, maknanya hadis rawahu Muslim, hadis ini kuat nak kata apa kan, pentingnya sidq. Kemungkinan ada tak orang minta, ya Allah berilah aku syahid, tapi dia macam tak benar, tanda tak benar tu apa, bila tengok-tengok tak bersungguh-sungguh pun, tengok-tengok nak minta supaya kita ni bersama-sama dalam memperjuangkan Islam, menyebarkan Islam dan sebagainya kan, berani kerana Islam dan sebagainya, tak berani pun, takut tiba-tiba. Itu maknanya macam tu dia bukan mohon dengan benar tu. Orang yang mohon dengan benar ialah maknanya dia akan berani, dia buat betul-betul. Kalau zaman Nabi dulu maknanya pergi perang betul-betul, kemudian mintalah syahadah, tapi Allah tak beri, nak macam mana kan. Tapi ini nak pergi perang pun takut, nak pergi memperjuangkan Islam pun takut, tiba-tiba kata dia ni minta kepada Allah syahadah. Itu maknanya bukan sidqan. Jadi as-sidq itu ialah dia minta kepada Allah benar-benar untuk syahid, maka nescaya Allah Ta'ala akan beri kepadanya manazilash syuhada, iaitu tingkatan orang mati syahid, orang syahid. Tingkatan situ setengah ulama kata ialah maknanya dia dapat pahala syahid tu, walaupun dia mati di atas katil, di rumah dia ataupun di mana-mana lah kan, seperti mana yang berlaku kepada Khalid bin Al-Walid. Jadi diceritakan Khalid bin Al-Walid ni dia mati di atas katil, sedangkan badan dia ni tak ada tempat yang tak luka kerana peperangan. Kita ni tak ada tempat yang luka kerana peperangan ni, kerana fisabilillah, kerana tak ada tempat yang luka. Dia tak ada tempat yang tidak luka. Semua tu penuh dengan, badan tu penuh dengan paruk-paruk, kena pedang, kena panah, kena tombak dan sebagainya. Itulah maksud tanda barulah betul-betul kita kata orang tu meminta kepada Allah asy-syahadah dengan benar, bisidqin. Jadi itu nak cerita tentang makna sidqin. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah. Akan datang kita akan sambung pada hadis yang ke 58 insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.